Topik kita hari ini di Borak Kopitiam adalah makanan sunnah. Antara makanan-makanan sunnah yang popular yang kita tahu adalah buah kurma. Betul. Madu. Antaranya yang memang cukup kita tahulah. Kita memang tahu kebaikan dan kita sedar dan kita makan. Termasuklah dalam bulan Ramadan ni, itu antara perkara yang paling banyak kita dapat pun kurma di mana-mana saja. Jadi hari ini kita bersama dengan Ustaz Arianto Rizal Rahman yang bersama dengan kita secara tak langsung kita nak menjelaskan lagi lah mengenai makanan-makanan sunnah ni. Kita nak tahu lebih lanjut lagi sebenarnya. Hazim dengan Muaz masih lagi dekat surface, Ustaz. Baru surface je. Kita nak tahu lebih dalam lagi sebenarnya. Kan sebab makanan sunnah ni macam tadi kita dah berbual dengan Ustaz. Katanya makanan sunnah bukan setakat makanan tu sunnah, cara makan tu pun. Pandai. Mana satu Haziq ni. Ni Haziq. Mana satu Ustaz? Ni Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi salam sikitlah dekat penonton kita ni kan. Sebab salam tu doa. Betul. So hari ni kita nak cerita topik makanan sunnah ni. Pertama sekali, sebelum kita tanya apa di makanan sunnah, saya rasa term yang paling tepat kita sebut ialah sunnah dalam pemakanan. Sunnah dalam pemakanan. Itu term yang paling tepat sebab sunnah dalam makanan ni macam-macam lah. Dari segi makanan, cara membuat, cara makan, cara menyediakan jumlah makan, nak makan itu semua sunnah. Kerana sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ni ikutan. Kan? Jadi bila ikutan, apa sahaja yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sunnah. Jadi sebetulnya kita nak supaya masyarakat faham ialah sunnah dalam pemakanan. Kenapa? Ustaz bagi contoh tadi kan, Haziq dengan apa nama? Muaz. Muaz lah. Muaz dengan Haziq. Muaz dengan Haziq. Muaz, Haziq, Muaz terbalik. Jadi macam Ustaz cakap tadi, macam contoh madu, sunnah kan? Sebab nanti kita cerita bab apa yang istilah literally orang sebut makanan sunnah. Tapi macam madu sunnah. Tapi orang makan madu tanggi. Macam mana tu? Tak baca doa. Tak baca doa. Paling tidak bismillah. Tak baca bismillah. Berdiri pula. Berdiri pula. Pandai Haziq. Dah pandai dah tu. Okeylah, Ustaz balik dulu. Jangan balik, Ustaz. Jadi maknanya itu faham tak? Sebab ini yang berlaku. Orang makan labu. Nanti kita sebutlah apa benda makan makanan kan. Jadi kita nak fahamkan masyarakat ni amalan pemakanan, sunnah dalam amalan pemakanan kita. Jadi macam Aziz sebut, Muaz sebut tadi pasal bulan Ramadan, memang banyak kita jumpa kurma sebagainya. Okey, yes, makan. Tapi kadang-kadang kita makan tu, tu dah Ustaz cakap tadi, tanggiri. Kadang makan sampai membahayakan. Macam makan kopok orang kata makan kurma tu. Sebab apa? Ustaz baru buat dengan satu orang doktor lah, perubatan. Dia kata kalau orang diabetik, dia tak boleh makan kurma tu banyak. Sebenarnya. Jadi kadang-kadang kita ni nak mengamalkan tu sampai kadang-kadang kita tak perasan. Kita tersilap amal sebenarnya. Ya, Ustaz, sebab bila sebut mengenai makan kurma tu kan, mungkin dia kata okey kita makan ni buka satu pahala. Tapi sebab nak makan pahala banyak, makan banyak-banyak. Itu mungkin juga ada kesilapan. Itu bukan pahala Zik, itu bala namanya. Sebab itu kita sebut. Sebab itu bila sebut sunnah, amalan sunnah dalam pemakanan, so kita merangkum semua. Macam contoh kita makan labu. Labu sunnah. Sekali makan sampai 5 labu. Dia ni makan ke minta darah ke apa sebenarnya. Lepas tu makan tak habis pula. Membazir sunnah ke? Buanglah. Nampak tak apa nama Aziz? Kan? Jadi artinya dia tak tally. So bila kita amalkan sesuatu, pertama jangan sampai mudaratkan. Itu sunnah. Jadi kalau kita ambil dari segi makanan sunnah, literally istilah makanan sunnah ni merujuk kepada makanan-makanan yang ada disebut dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Jadi macam ayam goreng tak adalah disebut. Tetapi mungkin dia bukan dari segi makanan sunnah secara istilah, tapi mungkin orang makan ayam goreng tu lebih sunnah daripada orang makan madu tadi. Faham. Makan madu berdiri tangan kiri bismillah tidak, syukur pun tidak. Oh yalah ni. Itu belum lagi makan madu tu campur pula. Madu campur dengan dah jadi mudarat. Madu tu di apa ni? Di alter kan? Di informasi lah tu. Madu proses. Bukan madu proses. Bukan pure lah. Madu tipu lah. Madu tipu. Kita ingat madu. Contoh. Ataupun air zam-zam. Ingat tak dulu? Betul. Kan? Rupanya bukan air zam-zam. Air garam. Jadi benda-benda ni kita kena faham. So literally makanan sunnah, makanan yang disebut di dalam Al-Quran, dalam hadis. Itu cantik.
Tak ada isu. Antara makanan-makanannya tu Ustaz. Aywa. Ustaz suka rujuklah pada buku yang sahabat Ustaz ni, Ustaz Fauzi Mustafa tulis ni. Ya, banyaklah. Buah kurma ni yang antara yang famous lah. Ya, buah kurma, buah tin ada, labu ada, susu pun ada sebab Nabi SAW makan. Dan kalau kita tengok yang disebut oleh Nabi SAW dan ada kebaikan yang disebut daripada situ. Maknanya macam misal kata madu Madu ni Allah Taala sebut dalam Quran dan ada disebutkan sebagai syifa. Maknanya sebagai untuk mengubati. Ataupun kita tengok kurma misalnya. Kurma ni secara asasnya kita makan buka puasa. Tapi ada jenis kurma yang dikhusus disebut oleh Nabi SAW. Contoh inna fi ajwatil aliyah, Nabi kata pada kurma ajwa aliyah tu syifaan, sebagai penyembuh. Jadi maknanya disebut dan ada kebaikan dari sudut itu. Tapi kalau kita tengok dari segi kebaikan ni sebenarnya dari segi saintifik memang macam-macam. Contoh Ustaz tengok ni buah tin sebab dia pasal benda berkait dengan sains ni kita kena rujuk lah kan. Dia tak mandai-mandai sendiri je. Kita kena baca tu. Kita kena baca. Misalnya dia disebut ada dekat situ zinc dalam dia. Maknanya dalam buah tin tu ada zinc, bukan zinc atap tu. Bukan. Ada zinc. Tapi Ustaz rasa makcik-makcik yang kat luar ni dia pun tak tahu apa zinc tak zinc tu. Sodium. Ada potasium, vitamin A, B, C, K. Banyaklah. Jadi maknanya ada khasiat. Sebab itu kalau kita tengok gini Aziz makanan-makanan yang disebut istilahi makanan sunnah ni berarti makanan tu kebaikan ada. Dia benda yang bermanfaat. Memang dikaji dah. Macam air zam-zam misalnya katakan. Memang Nabi SAW ini semua orang tahu basic lah air zam-zam ni memang makanan yang baik. Jadi bila dikaji dalam tu dari segi kandungan mineral dia tinggi. Contoh. Jadi benda-benda yang kita sebut istilahnya makanan sunnah ni secara saintifiknya bila kita buat kajian dia memang sesuatu yang sangat bermanfaat. Okey. Dan Ustaz selain daripada tu ada juga air yang dibacakan Al-Quran. Jadi adakah itu macam mana pula Ustaz? Siap dijual dan sebagainya. Air juzuk dan ini Aziz punya soalan ni, Muaz punya soalan ni tak ada dalam soalan tadi. Tak ada. Dia tambah nombor 4 ni. Kebetulan dia tiba-tiba datang. Tiba-tiba datang kan. Dia itulah masalah kita ya. Kita tak boleh claim gitulah ya. Kalau kita nak claim dia didoakan, okey, cukuplah. Mungkin ada keberatan. Kalau ustaz sendiri secara peribadi, to be honest lah, kita ustaz ni pun sama juga. Seronok pula main berdalah ni. Ya. Kita ustaz ni biasa kadang orang datang, ustaz buatkan air sikit untuk. Ustaz lebih suka, to be honest ustaz sendiri. Ustaz lebih suka kita tahu kita iyakah aku ada berkat dengan. Jadi ustaz pertama saya kata kalau boleh bagi air zam-zam yang original. Okey. Kenapa? Sebab air zam-zam ni tak payah ustaz baca pun dia memang berkat dah. Ma'u zam-zam lima syuriba lahu kata Nabi. Air zam-zam tu ikut apa yang kita niatkan. Air zam asalkan original lah, jangan air garam. Daripada Mekah. Betul. Kedua, kita bacakan ayat Quran. Kerana keberkatan tu datang daripada ayat Quran, bukan daripada kita. Jadi bila orang minta, itulah Ustaz buat. Walaupun sekadar baca Fatihah. Tapi kadang-kadang kalau Ustaz baca Fatihah, orang pelik. Fatihah je Ustaz ni baca kata. Kenalah baca panjang sikit. Satu juzuk lah. Dia pula tak sanggup tunggu. Okey, itu soalan Muaz tambah. Saya nak tambah satu soalan lagi Ustaz. Nanya juga lagi. Kan, contohlah Ustaz ni. Ada orang yang dia tak nak makan makanan lain. Ayo. Dia lupakan makanan lain sebab dia nak ikut makanan sunnah saja. Sampaikan dia tolak semua makanan lain Ustaz. Macam mana pula? Ini yang kita sebut tadi. Bila macam buka puasa, kita dah tahu kita darah tinggi kecimani kita kuat sangat. Ustaz tanya juga dengan doktor tu semalam. Tapi kalau orang kecimani tinggi sangat doktor macam mana? Dia tengoklah Ustaz keperluan. Kalau dia memang doktor nasihatkan jangan ambil yang manis langsung terus ambil lah. Ubat kena makan. Jadi ada setengah orang dia tak makan ubat, dia makan zam-zam je. Betul. Dia kata tak apa, zam-zam ni penyembuh. Betul lah. Itu usaha kita, tapi usaha yang lain mesti buat. Jadi kita kena faham bila disebut zam-zam tu ikut apa kita niatkan, maksudnya itu sebagai doa. Macam juga kurma ajwa alia kan. Man tasabbaha bisab'i tamaratin. Dia nak merujuk kepada ajwa alia ni kan. Siapa yang berpagi-pagi waktu pagi, bukan waktu buka puasa. Waktu pagi, sahur tu makan 7 biji misalnya. Ataupun kalau bukan bulan puasa, pagilah makan 7 biji. Nabi SAW sebut, dia akan diselamat hari itu beracun dengan sihir. Jadi, maksudnya,
kata para ulama bukan buah tu. Ini orang kita suka tanya, ni buah ni jambu ke? Pasal tak sekarang ni? Orang highlight tu kan jambu 2A, 3A, 4A. Ada grade. Ada grade. Dah macam bateri harga pula. pun harga dah grade dah tu. Harga grade mahal. Itu kata. Kalau tengok kurma pun sekarang ada orang buat grade premium. Sebab itu saya cakap, yang kita nak kena faham dalam makanan sunnah yang diistilahkan ni, sepatutnya kita kena faham. Ulama bincang tentang ajwa ni, dia mesti datang daripada tanah haram Madinah. Kerana keberkatan tu pada tanah haram, bukan pada buah tu. Jadi sepatutnya kalau Haziq ke Muaz nak beli, patut tanya, ini you punya betul ke, confirm ke daripada tanah haram? Kalau dia you pun tak confirm, macam mana ke saya nak beli? Kita nak beli, nak berdoa. Sebab kita makan tu nak doa. Mudah-mudahan kalau ada racun dalam badan kita, mungkin agaknya kita tak boleh beranak ni sebab racun dalam badan kita doa pada Allah Ta'ala contoh. Bukan sebab makan kurma tu, dengan doa tadi, sebab dengan ada benda berkat ni. Benda yang datang daripada tanah haram Madinah, tu yang nak kena confirm. Tapi orang kita suka beli, "Oh, aku beli kurma triple A." 4A, 5A. Daripada Madinah kita. Tak, sebab dia boleh possible tanam di mana-mana, asalkan tempat tu boleh kurma hidup. Betul. Dan kita tak tahu mana ada chop kat kurma tu. Mana ada chop ke? Dekat ada lurik ke? Tak ada. Made in tu. Itu made in tu dekat tulis. kotak. Itu boleh tulis je. Kadang orang berniaga, orang tak cari pun sumber asal dia confirm ke tidak. Contoh. So kita nak kena faham di situ. Apa konsep sebenarnya makanan sunnah yang di-highlightkan oleh banyak para ulama ataupun ialah maknanya istilah yang diguna pakai tu. Okey. Kalau itu tadi kita tanya soalan pasal orang yang lupakan makanan lain, nak makan makanan sunnah saja. Tapi kalau pula orang yang tak nak makan langsung. tak nak makan langsung, dia tak amalkan yang sunnah tu, dia makan makanan-makanan yang tak sihat ni Ustaz. Dia kurma pun dia tak boleh makan sebab kadang-kadang ada orang kan tak boleh makan yang manis-manis dan sebagainya kan. Dia gini je, kalau rujuk pada buku puasa lah, orang tak boleh makan manis-manis. Sebenarnya Muaz, Aziz Muaz, dia tak payah. Muaz Aziz. Lain kali tukar nama lain lah. Nama Haryanto Rizal. Hari ni Ustaz bagi kita Ali dengan Abu lah Ustaz. Jadi kalau macam orang buka puasa tak boleh makan manis, sebenarnya dia tak payah ambil benda lain yang manis. Dia ambil air kosong. Itu pun sunnah. Nabi berbuka dengan air kosong kalau tak ada tamak. Macam nisbah dia tak boleh makan. Dia padan lah, dah dulu dia makan gula je hari-hari. Jadi bila dah kencing-kencing manis, stop gula tu, minum air kosong dengan niat ikut sunnah Nabi. Satu. Yang kedua, orang yang tak nak makan, kalau tak suka. Jangan makan tu kerana suka. Makan tu kerana Nabi SAW makan. Sebab itu ada sahabat kata, aku tu tak suka, tapi bila aku tahu Nabi makan, aku makan. Labu. Ada orang tak suka makan, jadi makan. Orang tak suka minum susu, bukan nak suruh minum 4 tan ataupun habis kering lembu tu punya susu dia suruh orang minum. Tak. Minum sikit. Tujuannya apa? Sunnah Rasul SAW. Walaupun dah improvasi Ustaz. Walaupun improve tak ada masalah. Yalah, kita pun tak larat juga nak minum lepas perah lembu tu punya susu nak minum. Rasanya Mu'ang Haziq pun tak lalu, pasal rasa dia lain. Yang ada sekarang ni kan dah macam-macam kan. Tak apalah. Yang penting maknanya kita minum susu tu niat kita kerana Nabi SAW suka minum susu, aku minum susu. Sebab ada orang dia tak suka minum susu, dia tak boleh. Dan ada orang yang tak boleh minum juga. Dia mungkin kalau sebab itu kita sebut, kalau dah sebab mudarat, so tinggalkan. Benda itu pun nama pun sunnah dan bendanya sunat saja. Agama tak ajar kita makan sampai mudarat. Tak ada. Kenapa berguling-guling ni? Kerana minum susu, Nabi suka minum susu. Lah, awak tak boleh minum susu, laktos. Ada orang tak boleh minum laktos. Tak boleh, tak usah minum lah. Makan benda lain kan banyak lagi. Madu boleh madu. Orang madu tak boleh kencing manis. Okey, tukar labu. Labu tak boleh juga. Tak payahlah, makan je lah apa lain. Ustaz, ada ke waktu-waktu yang baik untuk kita nak makan makanan sunnah? Ada sebahagiannya memang disebutkan. Macam contoh ajwa. Ajwa tau, bukan kurma semua. Ajwa saja. Ajwa ni maknanya kurma ajwa. Ataupun tamar ajwa. Yang itu memang disebut makan pada waktu pagi. Ada hadisnya. Subuh tu lah. Kalau Ramadan subuh lah. Kalau awak makan lepas subuh, rasanya lain lah pula jadinya kan. Walaupun makan makanan sunnah, batal tetap batal. Batal tetap batal. Kenapa makan waktu zuhur ni? Sunnah. Dia mesti makan pagi. Lepas tu ada setengah-setengah tu tertentu pula. Makan dia mesti 7 biji macam ajwa tu. Ada orang kedekut pasal ajwa tu mahal. Dia makan sebiji je. Mana maunya. Benda tu suruh makan 7, dia makan 1. Ikut sunnahnya 7. Jadi ikutlah sunnah tu betul-betul. Contoh. Tapi perkara yang harus dilakukan selepas makan tu juga.
Kan contohlah kurma tu takkan kita nak buang Pandai pun. Pandai lah. Boleh bangun lah. Tak, betul. Itulah isu kita. Tengok orang buka puasa. Oh, makan ni apa? Sunnah. Pasal tak? Biji-biji kurma tu bersepah-sepah dekat masjid. Jadi kat mana sunnahnya tu bila biji kurma tu dicampak begitu? Makan kurma sunnah. Bukankah kebersihan tu atur syatrul iman? Bahkan dikaitkan dengan iman. Soal kebersihan. Kenapa tak dibasuh, dibuang elok-elok? Ini kadang-kadang kita panggil misunderstanding lah. Sometimes I think kan, hujung minggu. Okey, jadi Ustaz, mungkin kalau ada orang yang nak berkenalan, nak mengetahui dengan lebih lanjut kat mana ceramah Ustaz lah. nak berkenalan, nak tengok ceramah-ceramah pula Ustaz. dengar ayat tu berkenalan. Nampak manja sikit lah Ustaz. Kat Instagram Ustaz sikit lagi Ustaz. Instagram ada Ustaz Harry. Ustaz Harry. 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 Facebook? Oh, Facebook. Oh, ada juga. Mana dia orang kuih. Kita Banyak screenshot. pegang beg nampak? Itulah tu. Nampak? Facebook Ustaz pakai nama penuh. Ada juga page Ustaz pakai Ustaz Harry. Yes. Banyak persoalan yang mungkin ada anda nak ajukan pada Ustaz. Ustaz antara orang yang senang untuk menjawabnya. Allahu Akbar. Jadi Bob tenang. Okey. Mana yang boleh jawab lah. Pasal soalan ni senang. Kan? Sebab itu jangan bagi soalan susah. Kan soalan geografi. Tiba-tiba kita tanya geografi banjaran-banjaran ni Ustaz. Okey. Kita sharing lah. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz Rianto yang sebab sudi bersama dengan kita hari ini Ustaz. Sama Aziz dan juga Semoga yang Muaz. baik